اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Minggu lepas mesti kau ada. Tak ada berhenti minggu lepas. Ketiga, memberi zakat. Kitab Faridatul Faraid, mari yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga daripada 5 rukun Islam, memberi zakat, mengeluarkan zakat. Jadi ketiga daripada 5 rukun Islam, memberi zakat, mengeluarkan zakat. Jadi memberi zakat sebagaimana rukun yang kedua, mendirikan sembahyang. Jadi nak selaras dengan takrif Islam yang terdahulunya. Takrif Islam yang terdahulu, Islam adalah menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya terima 2 kalimah syahadah. Terima sembahyang adalah perkara yang datang daripada agama, dan jikalau tidak diamalkan dia sekalipun, seperti terdahulunya, meninggal akan sembahyang dan umpamanya selama-lamanya. Makna meninggalkan sembahyang dan umpamanya umpama sembahyang. Meninggalkan sembahyang, tidak mengeluarkan zakat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak menunaikan haji bagi orang yang berkemampuan, sekalipun dinamakan laginya orang Islam. Sebab Islam adalah terima segala-gala perkara agama, walaupun tidak dikerjakan sekalipun. Ini Islam, takrifan Islam, hak pandangan yang muktamad. Jadi mengerjakan, buat itu pergi kepada ihsan. Jadi rukunnya memberi zakat, mengeluarkan zakat. Itu buat. Jadi nak selaras dengan takrif Islam terima, memberi zakat, yakni terima kewajipan mengeluarkan zakat. Itu rukun Islam. Terima kewajipan mengeluarkan zakat. Sebagaimana rukun yang kedua, mendirikan sembahyang, yakni terima kewajipan mendirikan sembahyang. Adapun bersembahyang, mengeluarkan zakat, itu pergi kepada bahagian ihsan. Sebagaimana rukun yang pertama, syahadah. Rukun syahadah ni, kita orang Islam tu tidak mengucap 2 kalimah syahadah pun tak apa dah. Telah dihukumkan sebagai orang Islam, yang mana kita Islam, yang kita warisi daripada mak dan ayah. Jadi walaupun tidak pernah mengucap, tetapi dihukumkan sebagai orang Islam. Lepas tu rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Itu macam buatlah, berkatalah tu. Mengucap tu berkata. Tiba-tiba Islam ni bukan buat tu, Islam terima. Dan kita orang Islam dah, yang kita warisi daripada mak dan ayah. Mengucap tu, yakni terima bahawa mengucap 2 kalimah syahadah adalah sebahagian daripada perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam lah.
Dua kalimah syahadah tu apa? Dua kalimah syahadah tu hak Nabi bawa. Tu terima gitu. Adapun mengucap tak wajib kitanya. Ni kita kira mengucap yang tidak berkait dengan ibadat. Mengucap yang tidak berkait dengan ibadat. Adapun hak dua kalimah syahadah dalam tasyahud akhir tu wajib lah. Tu wajib kerana rukun sembahyang. Itu wajib kerana rukun sembahyang. Kalau orang azan dan iqamah, maka dalam azan dan iqamah ada tu kalimah syahadah. Itu ibadat tu hak ni semata-mata mengucap dua kalimah syahadah. Tak wajib. Mengucap tu rukun Islam, yakni terima bahawa dua kalimah syahadah tu adalah perkara agama, itu Islam. Yang kena pertikai, tak ada syahadah-syahadahnya. Ataupun ada syahadah yang pertama je. Syahadah yang kedua tak ada. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak ada. Kalau kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah, lepas tu Nabi lain sajalah jadinya. Ni ada orang yang ni pemikiran yang terpesu. Bila kita mengucap syahadah yang kedua, penyaksian bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad je lah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, ke mana pula? Jadi syahadahnya ada satu sahaja, iaitu syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah kedua tak ada. Hal ni menafikan perkara agama, boleh bawa pada batal Islam. Dan nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi lain, Nabi cerita dah utusan Allah juga, Rasulullah juga. Nabi cerita Rasulullah. Kita pun terimalah. Mereka pun Rasulullah. Nabi mana terima Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah? Nabi Muhammad cerita kan. Dan Nabi Muhammad kita nak saksi sebagai utusan Allah dan sebagai utusan. Nabi Muhammad pun cerita Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Rasulullah. Kita pun terimalah. Tiba-tiba dia kata, kalau mengucap syahadah yang kedua menafikan kerasulan rasul-rasul yang lain. Dia kata begitu. Dia nak engkar syahadah yang kedua. Itu perkara agama yang semua orang tahu. Dua kalimah syahadah adalah perkara agama yang datang oleh Nabi SAW. Kita terima. Adapun mengucap, itu tidak diwajibkan kepada kita, yang mana kita Islam, yang kita wasil daripada ibu bapa. Melainkan orang yang asalnya bukan Islam, dia nak masuk Islam, dia kena mengucap. Jadi rukun yang pertama mengucap, yang diterima dua kalimah syahadah perkara agama. Rukun yang kedua mendirikan sembahyang, terima kewajipan mendirikan sembahyang. Ketiga memberi zakat, yang diterima kewajipan mendirikan zakat. Itu Islam. Dalam takrifan terdahulunya, dan jikalau tidak diamalkan sekalipun dihukumkan sebagai orang Islam juga, seperti meninggalkan ia akan sembahyang dan umpama sembahyang selama-lamanya, tak pernah sembahyang, zakat tak pernah bayar sekalipun, selagi diterima sembahyang, zakat itu perkara agama, masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Kalau dia engkar, solat tidak wajib, maka batal Islam. Zakat tidak wajib, maka batal Islam. Puasa tidak wajib, batal Islam. Mengerjakan haji tak wajib, tak ada faedah. Buat habis duit, buat habis belanja, buat lelah je dia kata. Tak payah-payah hajinya. Dia engkar kewajipan haji, maka batal Islam. Kalau tak semayang, Islam lagi, Islam yang fasik. Zakat tak bayar, Islam lagi, Islam yang fasik. Jadi mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, itu pergi kepada ihsan. Islam terima al-istislam wal-inqiyad. Al-istislam ni mana kita kata serah bulat-bulat lah, terimalah. Terima segala perkara agama. Terima bulat-bulat akan segala perkara agama. Mana iz'an ni, kalau kita Islam dengan mana iz'an. Iz'an ni makna kita terima dengan rendah diri. Yalah,
Kalau Nabi bawa gitu, yalah kitanya. Itu orang Islam. Orang yang serah diri. Orang yang tidak ada pilihan. Betul kadang-kadang kalau tengok dalam terjemahan bacaan doa iftitah dalam solat tu kan, musliman, orang yang serah diri. Apa makna serah diri? Serah dirilah. Bila kita mengaku Allah Ta'ala jiwa Tuhan, kita naik saksi mengaku Nabi Muhammad utusan Tuhan, apa yang Nabi kita bawa, kita pun terima bulat-bulat serah diri. A lah, B lah. Sebab apa? Sebab kita tak ada pilihan dah. Sebab Allah jiwa Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang lain. Itu Islam. Terima. Laksana pergi kepada ihsan. Ini kena asim molek lah. Sebab terdahulu saya ada buat contoh dah. Contoh orang mudah sikit nak nampak. Terima dengan persoalan laksana. Tidak terima dengan tidak laksana. Engkar perkara agama, tolak perkara agama dengan tolak pelaksanaan. Ini kena letak molek. Tolak hukum agama satu perkara. Tolak pelaksanaan agama satu perkara yang lain. Tolak hukum hakam agama, kalau hukum hakam agama yang diketahui secara umum, orang tahu belaka itu agama dan ijma' ulama, maka jadi batal Islam. Tapi kalau tolak pelaksanaan agama, ini orang fasik, orang zalim. Contoh mudahnya bab poligami. Bab poligami, orang Islam kena terima, itu hukum Allah. Bab pelaksanaan, bab pelaksanaan pula. Kan orang perempuan. Kalau tu lelaki di rumah nak kahwin seorang lagi, kan setuju ke tak? Setuju ke tak? Tak setuju? Tak terima? Tak rela? Tak reda? Oh, banyak ayat. Itu hukum Allah. Apa tak setuju? Apa tak terima? Hukum Allah. Kan? Sedap awal lelaki. Kita jadi hukum Allah ni tak adil. Berat sebelah orang lelaki. Siang kau orang puan. Jadi orang lelaki sudahlah. Sembah Allah orang puan. Saya orang lain. Hukum Allah. Hukum Allah yang adil. Yang sama. Kita terima kan? Itu hukum Allah. Hukum terima. Betul tak terima tadi tu? Pelaksanaan. Hukum jangan kosek. Jangan kosek hukum, jangan tutup. Hukum poligami. Ketinggalan zaman. Primitif. Zalim. Hukum agama membenarkan poligami, menganiayai perempuan, menzalimi perempuan. Jangan cakap itu, batal Islam. Kalau konsep hukum, kalau hukum syarak membenarkan poligami berarti menzalimi perempuan. Siapa yang menzalimi perempuan? Itu hukum yang ditetapkan oleh Allah. Allah lah yang menzalimi perempuan. Kalau seumpama tu Islam lagi. Tu bab hukum semua orang kena terima, kena serah diri. Hak tak setuju tu bab pelaksanaan. Tu bab lain. Tolak bab pelaksanaan. Itu cerita lain pula tu. Tolak hukum batal Islam. Tolak pelaksanaan atau pergi pada bab ihsan. Ini kena faham antara terima perkara agama dengan laksana perkara agama. Engkar tolak hukum hakam agama dengan tolak pelaksanaan agama. Tolak pelaksanaan agama kita kena faham pula dari segi ihsannya macam mana. Kenapa tak setuju pelaksanaan poligami?
kerana begiang. Kerana suaminya tidak berkemampuan. Contoh. Contoh. Tiba-tiba suami berkahwin juga. Tu lepas suami kahwin tu tak ada apa dah lah. Tak nak gosek dah tu. Bak hukum tetap awal-awal tu. Jadi kalau kata tak setuju, tak terima bab pelaksanaan. Bab hukum jangan gosek. Jadi mudah. Nak faham antara terima hukum kemudian laksana dengan tolak hukum dengan tolak pelaksanaan. Atau lain. Sebab kalau tak faham sini, kalau timbul pengundian, sama ada setuju ke tak setuju ataupun tidak setuju untuk melaksanakan satu akta yang berkaitan dengan hukum hakam agama. Jadi undiannya sama ada setuju pelaksanaan ataupun tidak. Itu bab pelaksanaan. Dia tak setuju pelaksanaan. Yang kita kata dia engkar hukum agama. Orang ni tak faham perbezaan antara Islam dengan ihsan. Orang ni jadi kadang-kadang rosak imej agama. Rosak imej agama. Kalau tak undi, setuju pelaksanaan. Kalau tidak undi, maka kalau mati nak tanam jerat. Ni semuanya orang yang tidak memahami perbezaan antara Islam dan ihsan yang boleh merosakkan imej agama. Adakah kamu tidak setuju hukum agama? Kita orang Islam. Mana boleh tidak terima hukum agama? Itu orang Islam lah. Dan kenapa kamu tidak setuju pelaksanaan? Dia pun buat alasan begitu, begini, begitu, begini. Alasan tengok pula. Alasan tu alasan yang tepat ke tak? Alasan yang syar'i ke tidak? Tidak situ. Alasan nafsu. Bukan alasan syar'inya. Maka pasti zolim orang ni. Tak pakai lah orang ni. Pasti orang zolim, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, balasannya neraka. Tapi batal Islam, hebat Islam lain. Adakah kamu engkar tolak hukum agama? Tak tolak. Ini cerita bab zahir. Lepas tu hatinya macam mana? Sebab pelaksanaannya tak setuju. Bagi alasan yang tidak syar'i. Alasan nafsu bukan alasan syarak. Zahir mulut kata kami terima hukum agama. Bila orang nak laksana, dia punya helahnya macam-macam. Hatinya macam mana tu? Hati wa hisabuhum ala Allah. Sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hati dia terima ataupun hati dia engkar. Kalau hati dia engkar, mulut saja manis, mulut saja terima. Ini dipanggil orang munafik. Islam pada zahir, kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kata neraka, kekal neraka, lapis paling bawah sekali. Ini bakti. Bakti itu hubungan masing-masing dengan Allah. Itu bak lain. Kita bicaranya sebagai orang Islam, terima. Sebagai orang Islam, wajib laksana. Itu ihsan. Wajib laksana. Tiba-tiba bila nak dilaksanakan, tidak setuju. Apa alasan? Kata, faham apa alasan tu? Kenapa? Sebab bab pelaksanaan terkadang ada dia punya penangguhan ke apa ke. Dia adalah. Tengok kepada alasan-alasan. Syar'i ke tak syar'i. Tapi kalau alasan nafsu semata-mata, itu orang fasik, orang zalim. Kalau gitu Islam lagi tak kafir. Tak apa lah, tak apa mana. Bila derhaka pada Allah, fasik zalim, iman kau lama kau lusuh layapan dia. Sebab kita nak kuat iman, mari daripada pelaksanaan. Mari daripada ihsan. Bawalah keyakinan kita kepada ilmu kau kuat. Pentingnya iman tu. Hak Islam tu manis di mulut. Ya, kami orang Islam kena terima. Tapi pelaksanaan, sebab dia melaksanakan hukum agama dalam diri sendiri, itu wajib. Melaksanakan hukum agama dalam keluarga wajib.
melaksanakan hukum agama dalam negara wajib ijma' ulama. Tak ada khilaf. Melaksanakan hukum agama dalam negara sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu wajib ijma' ulama. Cuma kewajipan mendirikan hukum negara ijma' ulama ni bukan termasuk dalam perkara yang maklum fiddin bidarurah. Perkara yang orang tahu belaka. Ramai orang tak tahu. Dia ingat tahu wajib semayang dia. Jadi dia buat engkar, tak bawa pada batal Islam, tapi derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ijma' ulama. Tapi bukan termasuk dalam perkara agama yang orang tahu belaka. Kadang-kadang orang ngaji agama pun dia ingat semayang puasa je wajib ni. Jadi hak Nabi buat di Madinah tu jadi tak wajib-wajib Untuk kerja dunia hak Nabi buat. Apa yang Nabi buat kerja di Madinah? Nabi menegakkan ni hukum hakam agama dalam negara Madinah. Itu perkara agama. Hukumnya wajib ijma' ulama. Bukan khilaf-khilaf ulama. Tiba-tiba bab pelaksanaan tak setuju. Bantah. Bantah bab pelaksanaan tadi pergi kepada ihsan. Cuma jangan cepat. Awak tak setuju pelaksanaan agama. Awak engkar agama. Awak mati kena tanah jerak. Kafir awak pun orang nak faham gitu. Ada beza antara Islam terima, ihsan laksana. Tapi kalau tak ada ihsan sebut sama dah. Bukan tak ada ihsan orang comel, jangan salah faham. Cuma kita dalam bab Islam lawan dia murtad, kita kena cermat. Jangan awak laju sangat. Kadang-kadang cakapan tu laju. Sedap pula dia goyak. Dia wi kapi sutik, merah muka-muka. Orang senyap dah kira jadi kapi sutik dah kedai kopi. Oh, dia ingat benda senang wi kapi kat orang ni. Cerita pula. Sebab apa kata kapi? Dia kata manusia yang dia senang. Kerana manusia inilah yang menyebabkan dia senang. Kafir. Itu cakap asbab zahir. Yang membuat kafir dia buat apa? Merah muka dia kata. Orang lain pun senyap dah kata kafir. Orang tengok muka mu orang-orang bosan tengok dia. Suka pula dia mengkafir kau. Ingat baik. Kalau kafir itu tidak kena kepada orang yang dikafirkan. Man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, kafir itu balik pada diri dia sendiri. Murtad dia, terbatal agama dia. Habis batal semua pahala amal ibadat yang dilakukan daripada umur balik. Ingat baik. Dan dia kata orang tu orang tu menyenangkan dia. Itu panggil percakapan orang yang sangat bergantung kepada asbab. Tapi jangan kita mengkafirkan kerana percakapan seumpama tu. Senangkan apa? Kerana dia. Itulah. Macam contohlah kita kata isteri bergantung pada suami lah. Tiba-tiba suami uzur, hilang tempat pergantungan. Sebab apa? Suamilah satu-satunya sumber pendapatan. Isterinya tidak bekerja. Jadi hilang sumber pendapatan. Tertutup puyuk nasi. Apa? Suami ke? Itu panggil percakapan asbab zahir. Nampak tergantung ke suami sangat tu. Itu hati orang yang tidak iktimat bergantung kepada Allah. Lepas tu dia berpegang suami dia. Jangan dia kata gitu. Ini kena ngaji molek lah bab ni. Bab murtad ni kena tu molek. Yang mana selagi kita boleh ihtimal, boleh tanggung, kok lain, tanggung dulu. Jangan duk cepat sangat. Selagi kita kena beringat, kadang-kadang bila kita bercakap dengan orang, bila orang ni jadi macam macam sepik dah, kita berhentilah. Yang kita apa? Kita desok dia, siapa disandar dikunju. Apa orang kita cakap? Ada standar di tujuh tak ada arah kok. Lepas tu bik mulu. Agama tak ada faedah, agama tak pakai. Ada kafir kamu kafir dia muka segitu. Yang kita gitu stok di siapa standar din itu apa? Nak suruh bik kata gitu apa? Tak kata kafir ke dia. Oh nyakit apa balas tu.
Kita nampak dia dah nampak sepik dah. Jadi buat orang sepik ni dan dia sandar di dinding tu, mulut dia macam-macam tu. Tu nak tunggu. Sebab tu nak bagi lebih ke dia. Tak lebih. Macam dia nak bunyi pay tak sedap. Tak pay. Bukan pay obat tu. Bukan pay tu lah. Selagi boleh ihtimam, boleh tanggung, kita tanggung dulu. Kita tanggung. Jangan cepat. Yelah kadang-kadang orang ni dia sangat bergantung kepada asbab. Hilang Tuhan. Hilang Tuhan di hati perut dia. Dia akidah tetap Tuhan. Dia pegangan. Tapi pegangan tu masing-masing lah. Kalau dia berpegang, memanglah makhluk. Tak ada benda lah. Kalau akidah berpegang makhluk, bukan datang daripada Allah, makhluk lah bukan. Itu memang kafir tu. Tapi kalau cakap tu, cakap orang ni lahwi senang, mak ayah lahwi senang, orang ni lahwi senang. Dia boleh cakap asbab zahir. Jadi kena tak molek antara terima agama dengan terima pelaksanaan. Tapi pelaksanaan inilah. Pelaksanaan inilah yang akan menentukan kekuatan iman kita. Islam kita ngaji molek, cakap khabar pun panggil apa jaga, perbuatan pun jaga, selamatlah Islamnya. Tapi pentingnya iman. Iman ni benda dalam, kepercayaan, keyakinan dalaman masing-masing. Inilah hak gantung kepada ihsan. Lepas tu pelaksanaan jangan buat renyang-renyang. Tak terima pelaksanaan tak jadi kafir. Jelas tak jadi kafir, tapi pelaksanaan agama tu wajib ijma' ulama. Kita tak terima derhaka kita kepada Allah. Dosa kita dengan Allah Ta'ala. Dosa ni yang akan melemahkan iman kita, melusuhkan iman kita. Jadi iman lemah. Hak paling dibangit adalah ketika kita nak mati. Kadang-kadang iman lemah ni bukan ketika nak mati. Sekarang ni pun kadang-kadang boleh cabut iman. Boleh terbatal iman. Ni iman masing-masing bukan keluar mulut. Keluar mulut tu itu membatalkan Islam. Tapi mulut tak ada kata apa. Iman ni tak ada. Dah percaya dah pada agama. Habis ya. Sebab apa nak percaya pada agama? Sebab kita ada derhaka kerana kita tidak terima pelaksanaan hukum agama. Terima hukum agama tu Islam. Pelaksanaan tu. Pelaksanaan tu. Macam contohlah, terima kewajipan solat. Orang tak solat pun terima kewajipan solat. Tapi solatnya tidak. Macam mana kekuatan dalam imannya macam mana? Memanglah Islam dia sah. Islam dia tak batal, betul lah. Sebab dia masih lagi terima kewajipan solat. Solat ni perintah agama. Memang dia orang Islam. Sebab dia masih lagi terima. Tapi kalau tidak solat, sebesar-besar dosa, macam mana iman? Iman macam mana? Ihsan, kedudukan ihsan, pelaksanaan. Kalau terima, tetap dah terima. Kerana itu adalah takrifan Islam. Islam terima perkara agama. Laksana adalah ihsan dan kita wajib melaksanakan. Bila wajib melaksanakan, kita wajib kena sokong pelaksanaan. Sebab itu perintah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab agama kita agama yang syumul. Agama kita bukan setakat semai puasa saja, kita maklumlah. Sekarang ni pun sahur dah. Agama Islam agama yang syumul. Agama Islam agama yang syumul. Sahur. Syumul. Lepas tu pelaksanaannya macam mana? Bergiam. Alasan tu nak memudahkan kepada pelaksanaan ataupun alasan tu nak menyulitkan lagi pelaksanaan. Tapi ada lagi lah syarat-syarat yang perlu dilengkapkan oleh kita boleh melaksanakan. Dan syarat-syarat tu diusahakan atau tidak supaya dilengkapkan. Ramai lagi orang yang tak faham. Dan kita fahamkan orang. Nanti nak faham semua orang baru boleh laksana.
Hukum dunia pun kita nak ketiga apa-apa pun laksana dah. Hukum agama kita kata nanti nak faham lah ke. Tak kita fahamkan lah. Kita fahamkan. Biar orang reti lah ke. Itu jalan kepada nak melaksanakan. Melaksanakan hukum agama wajib ijma' ulama. Tak setuju pelaksanaan, ibu nak ceritanya, tak setuju pelaksanaan, yang kita cepat-cepat kata, kami tak setuju hukum agama, kafir, batal syah, jangan. Kena letak molek antara sebagai orang Islam, kita wajib terima segala-gala perkara agama. Kemudian laksana itu pergi kepada ihsan, syarat untuk sempurna Islam dan iman. Syarat besar untuk menguatkan iman kita adalah mari daripada pelaksanaan bahagian ihsan. Jadi rukun Islam di sini memberi zakat atau mengeluarkan zakat itu pergi kepada buat tu. Jadi nak selaras dengan takrif Islam, terima memberi zakat, yakni terima kewajipan memberi zakat. Hak sembahyang, terima kewajipan mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang dia. Bukan bersembahyang, mendirikan sembahyang. Wa yuqimuna shalah. Mereka yang mendirikan sembahyang, bukan mereka yang sembahyang tuan kata. Mereka yang mendirikan sembahyang. Sembahyang tiang kan. Tiang kena mendirikan molek lah. Sebab tu tiang agama. Manapun mendirikan sembahyang. Sembahyang yang sempurna. Syarat, rukun, zahir dan batin. Itu mendirikan sembahyang. Kalau sembahyang syarat rukun tak tahu mana hala, itu bukan mendirikan sembahyang. Bukan kalau syarat rukun tak cukup, yang mana ijma' ulama mengatakan tidak sah solat, maka orang ni tidak dinamakan orang solat. Tak solat pun lagi, wajib kena qada kembali. Bila tak ada solat, tak ada tiang agama, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji nak letak mana kalau tak ada tiang agama solat. Tapi solat tiang agama, kita ada tapak agama yang kita panggil usuluddin, itu pegangan, itu tapak agama. Nak pacak tiang, tapak kena comel dulu. Ini dua perkara. Akidah, solat. Akidah, solat. Ini orang tua-tua kita. Akidah, solat. Orang dia belajarnya. Dua perkara tu lah. Bak pegangan, duk ulang semua. Bak solat, duk belajar semua. Orang kita learn ni, bak akidah tak duli, bak solat pun tak duli. Allah, bak wuduk semua dia kata. Bak wuduk semua. Bila semua tak tahulah. Duk belajar bak hikipah semua. Sungguh learn ni je tak bunyi. Dulu kata dia orang lah. Kata dia orang. Ajar hikipah semua dia kata. Bila lah ngajar hikipah semua. Nak ajar bak hikipah pun malah. Malahnya nak ajarnya lah. Ni boleh tahan lah kelas capu ada lelaki ada puan. Sesuatu tempat tu dulu puan belaka. Lepas tu nak cara bak hikipah. Kalau jenis orang ngajar tu bobok, tu lagi sedap ni ngajar. Kita duduk pondok. Kalau jenis ustaz-ustaz orang kelakar sikit, kalau masuk bak ni cerah mata. Cerah mata. Dia kupas-kupas sungguhlah. Cerah mata tu kan tukang ngajar pun cerah mata, kita tukang ngaji ni pun cerah mata. Jadi jenis kelakar gitu kan. Jenis kelakar sedap di cerita. Duk pondok ni puan, dia pelajar puan dalam tu ada apa dalam bilik dia tu. Sedap lah. Kadang-kadang dulu baca baik nifah ni, kita nak baca setelah lalu je lah. Lekat semua perkara. Lekat semua perkara. Apa perekat sipit utama. Sekurang-kurang, sebanyak-banyak, kebiasaan,
haid nifas suci tu. Hak tu pun tak nak jawab. Mula-mula dulu. Kata berat. Jadi panjanglah ceritanya. Mengajar pula pakai spekat. Nah, kalau orang lalu tu gok, ustaz ni berapa minggu dah haid nifas lagi ni. Haid nifas lagi ni. Pada bab lain-lain tapi nama haid nifas lah. Haid nifas semua. Haid nifas semua. Aduh surah duk cara pada foto orang. Gimana surah masjid duk cara pada foto orang. Haid nifas dah foto kan. Dia kata duk cara pada foto orang atas masjid atas surah. Allah, orang puang sihat dia pandanglah. Macam-macam siapa di sini kalau nak kira orang kata pakai tutup hitak lah jawapan dia. Harap puang haid nifas ni mereka. Mereka pandanglah. Jadi tak ajar boleh pandang. Darah tu nak tubik dia tanya, mu pandang ke mak tu nak tubik dah ni? Gitu. Siapa putus hik pun tak pernah pandai. Putus hik baru nak belajar bab hik. Dah hik dah mana mari siapa ke putus tu? 40 tahun, 50 tahun. Tak akan pandai kalau tak mengaji. Dah mengaji apa bab hik nifas? Mengaji bab solat lah tu. Haid nifas gugur kewajipan solat. Istihadah wajib solat. Kita kira bab ngaji solat. Kalau orang kurang tu dok semayang dok gapo dah ngaji bab haid nifas. Kita tak semayang. Tapi bila kita ni orang semayang bab, hak ni patut ain kena ngaji. Kena ajar. Kadang-kadang bukan orang luar kadang-kadang ustaz diri pun kata haid nifas semua dia kata. Haid nifas saja. Dapat kita mengedepan kita balung pula. Ada macam belah orang kita. Lama-lama ialah bukan pasal ngajar bab haid nifas dia kata. Jangan nak ajar haid nifas saja. Dan bila kita ngajar haid nifas sajanya. Siapa ditajuk dia kena ajar lah. Sebab apa panjang? Sebab panjang sebab tak reti. Dia kena panjang lah. Kalau reti bab haid nifas. Takkan nak reti bab darah tanda. Darah tanda orang beranak. Oh dulu kecoh cerita pada darah tanda dulu. Darah tanda. Orang nak beranak kan dia keluar macam tanda nak beranak tu. Itu bukan haid. Itu bukan nifas. Sebab apa dak mayang kan? Hara keluar darah tanda dengan beranak tu dia ke 4 hari Kadang-kadang kalau di hospital tu dia kena makan obat pula nak suruh jadi beranak. Dan bila keluar darah tanda walaupun ikut jadual tak siapa lagi dia kena pergi hospital dah. Pergi hospital kadang-kadang ada benda pun. Akhirnya makan obat masuk air pula nak suruh jadi beranak. Dah berhari-hari tak semayang. Sebab apa darah tanda? Darah apa darah tanda? Bukan. Dan nifas? Lagi bukan sebab tak mana. Sebab apa tak semayang? Tanya macam-macam jawapan orang kurang. Dia katakan najis kan? Kenapa najis? Dalam ni kecil tu tak najis. Jawapan tu. Sungguh. Cerita Pak Darah Tanda. Dia rendah dalam tabir. Dia rendah. Dia tak heran tak tengah jalan. Hidup bincang mesyuarat dalam tabir. Gitu gini. Tu kuliah maghrib. Perang tu atau lelaki. Dia rendah. Dan dia bincang tu mungkin respon tu lah. Gini. Sekarang balik tengok keluar. Tak ada orang tak ada tanda belaka dah. Tua-tua belaka dah. Tu bising mak benda lagi. Apa dia hidup bising tak tahulah. Hidup gitu gini. Tak ada apa dah cerita ke apa pun. Kita tenang aja pak kita orang nak semayang bang. Nak mendirikan sembahyang. Cerita bak, hak jenis hak jenis tunggu, hak jenis basi. Cerita tu cukup dah. Ustaz ibu berat, ustaz. Saya lama kini memang kering memang kering dah. Tapi saya biasa memang tunggulah. Orang kata basi. Tunggu satu waktu dia kata. Siapa ajar begitu?
Hak berat laginya, hak jenis beef pun apa beef. Jadi seminggu dah tak semayang. Jadi dia bila kering nak semayang tu dia beef dia semalam. Dia buat alasan baju semayang tak basuh, tak gosok. Dia tak sehari. Mari hak keringnya, esok baru mandi, esok baru semayang. Sebab dia kata saya tak mandi lagi. Bila saya tak mandi lagi, maka tak wajiblah saya semayang. Sebab saya belum mandi. Oh, tak mandi jadi wajib semayang lah. Lagi tak mandi, tak wajib. Yang awak pergi mandi buat apa? Tak usah mandi lah. Oh, boleh pula. Dah awak kata mandi jadi wajib. Yang terbaik mandi buat apa? Tak sudah mandi-mandi. Untuk lelaki tak ada pun. Tak sudah mandi-mandi lah. Ayah semayang. Mana jahilnya. Kewajipan solat bukan kerana mandi. Wajib solat bila kering. Mandi itu untuk mengesahkan solat. Kering itu yang mewajibkan solat. Itu dalam bab fiqh. Nak mendirikan sembahyang. Kan orang lelaki. Itu kan itu bukan hak kita. Bukan hak kita. Dah ada bini ke tak? Ada bini lagi tak? Ada lepas. Ada lepas. Ada bini lagi lepas. Tak ada bini dah. Kewajipan atas suami kena ajar. Aku palit lelaki. Lepas tu ada anak perempuan ke tak? Wajib atas ayah aja. Ingat bukan ni? Tapi dah ayah-ayah aja lah. Ayah aja mak. Tak boleh kan anak perempuan tu besar. Mak lama mana tu haid nipah. Jadi suami lah aja isteri dia. Isteri dia pandai-pandai. Bila anak perempuan besar, isteri lah aja pula. Tak apalah. Isteri tak pernah ingat, dia tanya suami dia. Kan? Itu ketua keluarga. Itu baru ketua keluarga sungguh. Ketua keluarga yang bertanggungjawab dalam agama. Ini tiang agama ni semayang ni. Bukan cabang-cabang agama ni. Orang kahwin nak kahwin. Nikah nak nikah. Kalau tu belajar dok apa dok. Lepas tu isteri perempuan kena pula. Dia mukallaf, dia akil balik. Wajib atas dia sendiri belajar atas diri dia. Mana kalau isteri tak belajar dia dosa sendiri. Suami tak belajar tu tanggungjawab suami pula. Suami tak tanggung dosa isteri. Suami berdosa kerana tidak menunaikan tanggungjawab. Itu kewajipan dia. Isteri pula dia mukallaf akil balik, berakal serta sampai umur. Dia wajib kena belajar ni fardu ain. Jadi isteri ni bukan kata nampak suami je. Oh suami tak ajar. Memanglah suami tidak menunaikan tanggungjawab. Tapi kita sendiri atas diri kita. Lepas tu jangan lupa. Suami itu kemudian siapa yang sepatutnya ajar kita buat hukum ni? Mak ayah kita. Bukan suami. Mak ayah kita. Kita ada mak ayah kan orang perempuan. Bukan anak bulu ketum. Ada mak ayah. Mak ayah yang kita yang berkewajipan ajar. Bila mak ayah kita tak ajar, kita masuk umur 15 balik, kita wajib belajar sendiri. Itulah. Mana bila kita berkahwin, kita pandai dah. Suami tak secara dah. Kitanya pandai dah. Tiba-tiba kita sampai ke kahwin pun kita tak belajar, maka suami bertanggungjawab pula kena ajar. Tapi atas isteri itu, kewajipan atas dia sendiri itu tetap ada. Jangan semata-mata nak rembah atas suami je. Ada setengah poin nak rembah atas suami dia je. Nak rembah atas suami dia je. Dia tak sedar diri sendiri bertanggungjawab. Jangan ingat ke nak rembah atas suami. Suami kena. Memang suami kena. Sebab dia tidak menunaikan tanggungjawab. Tapi orang perempuan dia bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Sebab dia mukallaf. Hukum-hukum akam ada atas isteri yang mukallaf. Atau nak panggil mendirikan sembahyang. Kena belajar mulai. Tapi ni okey lah. Tak ada masalah. Ni nak ajar hidupan. Dulu-dulu je lah. Macam-macam kata dia orang. Ingat kena ajar sangat berkali. Payah nak ajar. Tapi nak umur dia
Hak pekat sipil asah. Tak cerita lagi ni dak hak istihadah hak 7 fase tak cerita pun. Cerita hak asah-asah je. Lepas kering ni pas dia tunggu 40 pula. Hak tu pun nak ekat aja dah tu je. Lepas 4 minggu kering dah. 30 35 kering dah. Dia tunggu 40. Hak tu sakit belaka tu. Sakit agama. Sakit. 30 35 kering dah. Memang ada perempuan sampai 50 60 pun ada. Tapi walaupun kering 30-35, dia tunggu pula 40. Oh tu memang berat belaka lah tu. Akhirnya dia meninggalkan solat dengan sengaja selain. Mana mendirikan solat, mana agama. Disebut mendirikan sembahyang. Allazina wa yuqimuna shalah wa aqimis salati li zikri. Dirikan oleh kamu akan sembahyang. Sembahyang yang agama, yang pertama-tama yang akan ditanya pada hari akhirat. Elok sembahyang, eloklah amal yang lain. Wa idza fasada sairu amali li rasak salat. Rasaklah amal ibadah yang lain. Keempat, puasa bulan Ramadan. Kalau kita selaras dengan takrif Islam, maknanya terima kewajipan puasa bulan Ramadan. Kelima, haji akan Baitillah. Bagi mereka yang puasa kepada Baitillah akan jalan. Haji akan Baitillah, mengerjakan haji, menunaikan haji bagi mereka yang puasa kepadanya. Man istata'a ilaihi sabila, akan di sebuah jalan. Dia haji ni dia baik bagi mereka yang puasa, sebab haji paling banyak menggunakan belanja dan menggunakan tenaga. Walaupun sebenarnya puasa pun sama juga bagi orang yang kuasa puasa. Orang tua, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh pun tak wajib juga puasa. Bukan haji je bagi orang yang kuasa. Puasa pun bagi orang yang kuasa juga. Tapi oleh kerana hajilah hak paling besar belanja, hak paling banyak menggunakan tenaga, maka dia kaitlah bagi orang yang kuasa kepadanya, kepada Baitillah akan jalan. Orang yang ada cukup belanja, cukup kemampuan untuk ke Baitillah, mengerjakan haji. Jadi nak selaras dengan Islam, terima kewajipan haji. Mengerjakan haji atau pergi kepada ihsan. Selesai 5 rukun Islam. Bermula iman itu membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia Nabi dengan tiap-tiap sesuatu. Apa hak Nabi bawa ni? Iaitu perkara agama. Bezanya Islam terima zahir akan agama, iman, percaya hati, membenar hati, setuju hati akan perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang zahir wajib diterima, hati wajib percaya, ada perkara yang sama, iaitu agama. Beza Islam zahir, iman, percaya hati. Ihsan, laksana apa perkara yang kita terima secara zahir dan kita percaya dalam hati. Sampai masa kita laksana itu pergi kepada bahagian ihsan. Islam, iman dan ihsan adalah sempurna agama. Wallahu a'lam.